Satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 145 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Birji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Khamis 15 Muharram 1442 Hijrah, bersamaan dengan 3 September 2020 Masehi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 145 orang. Kes 145 ialah seorang lelaki berumur 33 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia melalui Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI-874, tempat duduk 32H pada 28 Ogos 2020. Kes ini telah dikesan melalui program saringan ujian swab COVID-19 bagi sesiapa yang baru tiba ke negara ini dari luar negara. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Pengesanan kontak atau kontak tracing bagi kes ini telah mengenal pasti 32 orang kontak yang mana semuanya telah menjalani ujian swab COVID-19 yang mana 26 orang daripadanya telah disahkan negatif, manakala selebihnya masih menunggu keputusan ujian tersebut. Sementara itu, 2 kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan baik dan stabil, manakala jumlah kes yang telah sembuh setakat ini ialah seramai 139 orang. Dalam pada itu, 62 orang sedang menjalani arahan kuarantin di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, juga berada dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Di samping itu, seramai 476 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu bagi mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 5,147 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 289 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak awal Januari 2020 kepada 52,739 ujian. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan mengambil kira situasi COVID-19 pada masa ini dalam keadaan terkawal, Menteri Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai mengenai perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial. Perubahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 7 September 2020 seperti berikut. Pertama, naikkan aktiviti pusat kegiatan warga emas dari tahap ketiga atau level 3 ke tahap keempat. Naikkan kapasiti perkumpulan ramai atau mass gathering dari 200 orang ke 350 orang, yang mana garis panduannya boleh diperoleh di laman web Kementerian Kesihatan. Sementara itu, langkah-langkah penjarakan sosial bagi aktiviti lain adalah tidak berubah. Orang ramai perlu mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa pada masa ini. Justru, Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis terutama di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai runcit, restoran, establishment kecantikan, kedai gunting dan lain-lain.
Dalam pada itu, bermula pada hari Isnin 7 September 2020, pengurus-pengurus premis perniagaan adalah dimestikan untuk memaparkan QR Code di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR Code ini kerana ia adalah penting dalam membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Orang ramai juga adalah dikehendaki untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak. Dan jika merasa kurang sihat, supaya tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Orang ramai khususnya para jemaah yang menghadiri sembahyang fardu Jumaat adalah sekali lagi diingatkan bahawa memakai sungkup muka ataupun face mask adalah dimestikan ketika berada di dalam kawasan masjid, sebelum dan selepas mendirikan sembahyang, di samping membawa tikar sejadah sendiri dan mengimbas kod QR apabila memasuki masjid ataupun surau. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan bagi arahan-arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini pada bulan Jun 2020 yang lalu sehingga sekarang, sebanyak 636 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara, di mana 517 kesalahan telah didapati dan dikenakan denda kompaun. Di antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ialah pengendali makanan tidak memakai sungkup muka semasa bekerja dan premis tidak melakukan pemeriksaan suhu badan terhadap pelanggan ataupun pengunjung. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan pada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, memaklumkan bahawa pertimbangan khas kepada warga asing yang perlu membuat perjalanan masuk ke negara Brunei Darussalam semasa tahap 1 de-escalation plan pergerakan keluar dan masuk ke negara Brunei Darussalam yang sedang berkuat kuasa pada masa ini adalah dikemaskini dari segi kategori-kategori perjalanan tertentu sahaja yang boleh diberikan pertimbangan khas tertakluk kepada syarat-syarat tertentu, iaitu atas tujuan tugas rasmi dan urusan yang mustahak sahaja ataupun essential travel. Pelajar-pelajar warga asing yang menuntut di negara Brunei Darussalam sama ada di bawah beasiswa kerajaan atau persendirian. Warga asing menjalani rawatan perubatan di negara Brunei Darussalam dan mana-mana pertimbangan khas yang diberikan secara case by case, iaitu tertakluk kepada penilaian pihak kerajaan terhadap sebab perjalanan tersebut. Warga asing yang berhasrat untuk membuat perjalanan seperti yang dinyatakan tadi hendaklah dijamin atau ditajah sebelum memasuki negara Brunei Darussalam. Setiap permohonan untuk mendapatkan entry travel pass
hendaklah dibuat melalui portal Jabatan Perdana Menteri di laman web www.pmo.gov.bn/travel portal dengan tata cara berikut. Hanya penjamin kepada warga asing tersebut, iaitu sama ada agensi kerajaan, syarikat swasta atau penjamin individu yang tertentu sahaja yang membuat permohonan. Penjamin hendaklah menyatakan dokumen-dokumen dokongan semasa menghadapkan permohonan. Permohonan kemasukan warga asing akan seterusnya dipertimbangkan berdasarkan kategori dan keperluan perjalanan ke negara Brunei Darussalam serta penilaian risiko negara di mana mereka berada. Jika permohonan tersebut diberikan kebenaran, penjamin adalah dikehendaki untuk membuat bayaran ujian swab COVID-19 RT-PCR yang mana akan dijalankan terhadap warga asing berkenaan setelah tiba di negara Brunei Darussalam nanti. Bagi mana-mana permohonan yang telah diberikan kebenaran, warga asing yang akan dijamin masuk ke negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki untuk mempunyai keputusan ujian swab COVID-19 RT-PCR yang negatif sebelum masuk ke negara ini. Ujian tersebut hendaklah dijalani dalam tempoh 72 jam sebelum bertolak ke negara Brunei Darussalam. Warga asing akan dikehendaki untuk menjalankan ujian swab COVID-19 RT-PCR kedua dan pengasingan diri mandatory apabila mereka tiba di negara Brunei Darussalam berdasarkan garis panduan dan juga penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan semasa ketibaan ke negara ini. Penjamin juga adalah dikehendaki untuk membuat tempahan penginapan di hotel-hotel yang diiktiraf bagi pihak warga asing tersebut untuk pengasingan diri mandatory mereka setelah memasuki negara ini. Semasa sidang media tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua turut menjelaskan kadar bayaran hotel-hotel adalah mengikut kadar hotel masing-masing dan meliputi kos penginapan, makan minum, pengangkutan dari lapangan terbang ke hotel dan pengangkutan dari hotel ke tempat ujian swab COVID-19 RT-PCR. Ia dilakukan selaras dengan prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan seperti penggunaan sungkup muka bagi pemandu-pemandu yang membawa mereka dan sebagainya. Pengesahan tempahan hotel adalah di antara dokumen dokongan yang perlu dimuat naik ke portal Jabatan Perdana Menteri sebagaimana yang telah dinyatakan di atas. Tempoh pengasingan diri adalah di antara 2 ke 14 hari bergantung kepada penilaian Kementerian Kesihatan berdasarkan kepada syarat-syarat penilaian tertentu setelah tiba di negara ini. Garis panduan yang lebih terperinci berkaitan dengan permohonan bagi kemasukan warga asing ke negara Brunei Darussalam bolehlah didapati dengan melayari laman portal Jabatan Perdana Menteri iaitu www.pmo.gov.bn/travel portal. Syarat-syarat dan tata cara kemasukan warga asing ke negara ini akan berkuat kuasa bagi perjalanan masuk bermula hari Selasa 15 hari bulan September 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menekankan permohonan-permohonan bagi warga asing yang perlu membuat perjalanan masuk ke negara ini atas urusan essential travel akan diteliti bagi pertimbangan khas dan hanya boleh memasuki negara ini dengan adanya entry travel pass yang sah.
Penyediaan acara ini adalah untuk memudahkan urusan perjalanan keluar dan masuk warga negara asing yang mempunyai kepentingan tersendiri dalam menjamin kebajikan serta kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Sekatan perjalanan masih dikuatkuasakan bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dari meninggalkan negara ini, manakala warga asing pada amnya masih tidak dibenarkan masuk ke dalam negara ini. Warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang akan kembali ke negara ini masih diperlukan untuk menjalani pengasingan diri di hotel-hotel penginapan tertentu. Mereka ini adalah digalakkan untuk mendapatkan ujian swab COVID-19 RT-PCR dalam tempoh masa 72 jam sebelum berlepas ke negara Brunei Darussalam. Seterusnya, mereka akan dikehendaki untuk menjalani ujian swab COVID-19 RT-PCR kedua apabila tiba di negara Brunei Darussalam, dan seterusnya menjalani pengasingan diri selama tempoh 2 ke 14 hari mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan. Manakala bagi warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang tidak dapat memperolehi ujian swab COVID-19 RT-PCR sebelum berlepas ke Brunei Darussalam, akan dikehendaki menjalani ujian swab COVID-19 pada hari ke-5 ketibaan ke negara ini, dan seterusnya menjalani pengasingan diri selama 7 ke 14 hari di hotel-hotel bagi pengasingan diri mandatory. Mana-mana warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang kembali ke negara ini setelah membuat perjalanan peribadi non-essential akan diperlukan untuk membuat tambahan hotel penginapan sebelum tiba ke negara ini dan membiayai kos penginapan secara persendirian. Kadar bayaran hotel-hotel tersebut adalah mengikut kadar hotel masing-masing dan meliputi kos penginapan, makan minum, pengangkutan dari lapangan terbang ke hotel, dan pengangkutan dari hotel ke tempat ujian swab COVID-19 RT-PCR dilakukan. Walau bagaimanapun, kos ujian swab COVID-19 RT-PCR akan dibiayai oleh pihak kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua sementara itu berkata bagi warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang kembali setelah membuat perjalanan esensial atas urusan rasmi selepas menamatkan pengajian di luar negara atau rawatan perubatan atas biayaan kerajaan akan ditempatkan di beberapa hotel penginapan tertentu yang ditetapkan dan dibiayai oleh pihak kerajaan. Bagi kategori perjalanan esensial tersebut, kos ujian swab COVID-19 juga akan dibiayai oleh pihak kerajaan. Tambah Yang Berhormat, kos ujian swab COVID-19 bagi kategori perjalanan esensial juga akan dibiayai oleh pihak kerajaan. Warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berhasrat untuk kembali ke negara ini juga adalah dinasihatkan untuk membuat deklarasi ketibaan ataupun arrival declaration bagi perjalanan masuk bermula hari Selasa 15 hari bulan September 2020 jam 00.01 pagi bagi memudahkan pengurusan logistik semasa ketibaan mereka ke tanah air. Borang deklarasi tersebut serta garis panduan yang lebih terperinci mengenainya boleh didapati melalui Central Portal di Jabatan Perdana Menteri www.pmo.gov.bn/travel portal. Sekian, terima kasih.
Semasa sidang media tersebut, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyentuh mengenai pengemaskinian garis panduan bagi acara sukan. Jelas Yang Berhormat penganjuran organised sports adalah dibenarkan bagi sukan rekreasi sahaja, iaitu berjalan kaki dan berlari, berbasikal dan senam gerak badan seperti senam robik dan tai chi. Kerana itu beberapa garis pandu hendaklah dipatuhi, di mana pihak penganjur hendaklah terlebih dulu mendapatkan kebenaran bagi penganjuran acara daripada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan seperti lazimnya. Pihak penganjur juga dimestikan untuk menghadapkan perancangan langkah-langkah pengawalan COVID-19 selaras dengan garis panduan Kementerian Kesihatan semasa menghadapkan permohonan. Jumlah penyertaan adalah dihadkan berpandukan kepada garis panduan mass gathering. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan bahawa garis panduan lain bagi pusat-pusat sukan adalah sama seperti sebelumnya, termasuk sukan berpasukan yang hanya dibenarkan untuk 15 orang sepasukan bagi menjalani latihan sahaja. Ditekankan, sebarang penganjuran pertandingan masih tidak dibenarkan. Peningkatan de-escalation dari tahap ketiga ke tahap keempat bagi pusat kegiatan warga emas. Di bawah tahap keempat, kapasiti penggunaan adalah ditingkatkan dari 80% ke 100% kapasiti dalam satu masa tertakluk pada ruang. Garis panduan lain adalah sama seperti yang sedang dilaksanakan. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan turut mengongsikan mengenai statistik penggunaan beberapa pusat dan fasiliti sejak ianya dibuka semula. Pertama, keseluruhan penggunaan pusat dan fasiliti sukan sejak beroperasi adalah sebanyak 374,891 penggunaan, yang mana 307,822 menggunakan gym, fitness center, fasiliti sukan tertutup dan fasiliti sukan luar. Di samping 37,951 pengguna telah menggunakan padang golf, 8,504 telah mengunjungi pusat-pusat bowling dan seramai 20,744 telah menggunakan kolam renang. Kedua, jumlah pengunjung ke muzium, galeri dan perpustakaan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sejak 16 Jun hingga 31 Ogos 2020 ialah seramai 12,208 orang. Dengan perubahan yang demikian, sekecita sekali lagi diingatkan untuk sentiasa mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan, khususnya dalam mengamalkan tanggungjawab sosial, penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan semua pihak. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sedang memantau keluaran dalam negeri kasar KDNK pada suku kedua lebih terperinci disebabkan sekatan dan tindakan dilaksanakan semasa suku pertama. Perkara tersebut dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa menjawab persoalan mengenai situasi ekonomi negara. In the first quarter, our GDP grew by 2.4% year on year. So in the second quarter, it's quite interesting to see what that number is, and if we continue with our situation of COVID-19 in the country, as our businesses are starting to, it's already, most of them are has opened up, and if this continue, I think the third quarter, fourth quarter will look better than obviously second quarter. So it's important for us to see what that second quarter GDP is like. And then hopefully then we will have better numbers in third quarter, fourth quarter. So the second quarter, which the numbers should be out soon. We are still waiting for a number of other figures, but I think the latest estimate, alhamdulillah, I think is still positive GDP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa sesi soal jawab juga menjelaskan mengenai jumlah keseluruhan COVID-19 Relief Fund.
as of when we close the fund in early August, we don't receive fund, but because the balance has not been fully utilized, so we still generate some profit. So the amount as of 2nd of September was 14,660,270.04. So at the moment we are still sorting out this fund application, and for example, some of the things that we do, we still have retention money and so on. So it's still, so we have to wait until that is settled and then fully paid. Then we will be able to make a formal announcement of the exact figure that we have utilized for each of these items. Pengesanan serta diagnosis di peringkat awal penyakit sangat penting agar rawatan awal dapat diberikan kepada pesakit. Ia bagi memberikan peluang survival dan kualiti kehidupan yang terbaik kepada mereka yang terjejas. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi perubatan yang ada pada masa ini, sememangnya memerlukan doktor-doktor dan ahli teknologi yang berkemahiran tinggi bukan sahaja dalam mengendalikan peralatan perubatan terkini tetapi juga berkeupayaan dalam mentafsirkan bacaan yang dikeluarkan. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kementerian Kesihatan dan Politeknik Brunei bagi kerjasama dalam bidang perubatan kardiovaskular pagi tadi. Keupayaan dan kemahiran untuk melakukan ini dengan cekap dan tepat adalah sangat penting dalam memberikan penjagaan kesihatan serta rawatan perubatan pesakit. Pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning dan keinginan untuk mempertingkatkan keupayaan diri telah lama tertanam di dalam diri pekerja-pekerja kesihatan sebagai satu tanggungjawab mereka ke arah penjagaan kesihatan pesakit. Kementerian Kesihatan mengalu-alukan dan menghargai nilai murni ini serta sangat menyokong segala usaha-usaha yang akan membawa kepada penyediaan penjagaan kesihatan yang lebih baik kepada penduduk negara Brunei Darussalam. Program Teknologi Kardiovaskular adalah program tahap 5 diploma yang setaraf dengan Diploma Tertinggi Kebangsaan HND. Program selama 3 tahun ini mengandungi pelbagai modul bidang perubatan, anatomi, fisiologi termasuk sesi praktikal. Ia diharap akan memberikan pelajar persediaan sebelum menempuh alam pekerjaan dalam bidang juru teknologi kardiovaskular yang sangat mencabar. Program ini juga merangkumi pelbagai aspek kejururawatan kardiovaskular termasuk kejururawatan intensif, kejururawatan high independensi dan kejururawatan pembedahan kardiotorarik yakni pembedahan jantung. Menandatangani bagi pihak Politeknik Brunei Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pemangku Pengarah Politeknik Brunei dan Dayang Armah binti Tengah, Ketua Sekolah Sains Kesihatan, manakala Kementerian Kesihatan diwakili oleh Dr. Muhammad Izam bin Imran, Ketua Unit Kardiologi, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah dan Dayang Sufinah binti Haji Surudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Ahli Lembaga Pengelola Politeknik Brunei. Melalui memorandum tersebut, Kementerian Kesihatan dan Politeknik Brunei akan bekerjasama dalam pembentukan serta penyelenggaraan program-program dalam bidang teknologi kardiovaskular dan kejururawatan kardiovaskular. Lanskap penyiaran pesat berubah dari segi teknologi penyiaran iaitu dari format analog kepada standard definition kepada high definition dan kepada ultra high definition serta seterusnya tidak akan terhenti memberikan pengalaman visual dan audio yang lebih menarik. Kandungan perisian juga menjadi semakin inovatif dan kreatif menjurus kepada format rancangan interaktif, reality, on demand dan seumpamanya menuntut media dan industri penyiaran bersaing untuk menarik perhatian dan memenuhi ekspektasi audiens.
Perkara tersebut ditekankan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri semasa majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi Brunei UTB dan Radio Televisyen Brunei RTB. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di Dewan Kuliah UTB. Awang Haji Muhammad Sofyan bin Najib Bongsu berkata, MOU yang dimeterai menandakan satu lagi mercutanda penting bagi RTB dan UTB dalam merealisasikan visi dan kerjasama strategik ke arah mencapai sasaran wawasan Brunei 2035. Tambahnya, ia juga merupakan satu pencapaian bagi RTB melangkah maju ke hadapan dalam era penyiaran melewati digital melalui jalinan kerjasama dengan institusi tinggi pendidikan. Media penyiaran kerajaan juga dengan itu perlu kekal relevan dengan mengambil peluang dan menggunakan pendekatan. Menurut Awang Haji Muhammad Sofyan, RTB perlu kekal relevan dengan mengambil peluang dan menggunakan pendekatan teknologi baharu antaranya penggunaan aplikasi mobile, pengembangan over-the-top delivery system, augmented intelligence dan seumpamanya ke arah penyampaian maklumat dan penerbitan perisian yang lebih menarik dan berkesan. Menandatangani bagi pihak UTB, Profesor Dr. Hajah Zora binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Manakala bagi pihak RTB diwakili oleh Awang Haji Muhammad Sofyan bin Najib Bongsu. Penandatanganan dihasrat dapat meningkatkan kreativiti para pelajar dalam penerbitan rancangan televisyen, radio dan media baharu. Dua bidang telah dikenal pasti iaitu program penempatan industri pelajar dan aktiviti berdasarkan projek. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Pegawan KUPU SB berusaha menerokai kerjasama dengan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan mengenai kaedah untuk mempromosikan kesihatan dari perspektif Islam yang didasari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi tujuan itu, 33 mahasiswa dan mahasiswi KUPU SB dalam program minor pendidikan kesihatan mengadakan lawatan ke Pusat Promosi Kesihatan. Rombongan lawatan diketuai oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais KUPU SB. Sementara taklimat mengenai Pusat Promosi Kesihatan disampaikan oleh Dr. Hajah Nurhayati binti Haji Muhammad Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan. Lawatan merupakan salah satu usaha pihak KUPU SB untuk mengembangkan dan memantapkan pengetahuan dan kemahiran mahasiswa iaitu dengan mempelbagaikan bidang program minor yang boleh dipilih oleh pelajar dan seterusnya memberikan pengukuhan terhadap pengalaman pelajar melalui aktiviti program dan pengajaran sebenar di sekolah. Dalam temu bual bersama RTB, Dr. Muhammad Helmi Baihaki bin Haji Yusof, Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan KUPU SB menjelaskan, lawatan tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting yang boleh dikaitkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Lawatan ini juga bertujuan untuk menerokai kerjasama yang akan insya-Allah dibangun di antara KUPU SB dan juga Kementerian Kesihatan di antara tujuan lawatan dan perbincangan yang dibuat pada hari ini. Dan alhamdulillah di antara input yang kami boleh berikan ialah macam mana untuk mempromosikan kesihatan daripada perspektif Islam yang didasari daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya kolaborasi ini insya-Allah kita akan bangun sama-sama macam mana kita ni mempromosikan kesihatan yang didasari daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya ini insya-Allah warga bakal-bakal guru agama kita insya-Allah pada masa akan datang juga sebagai ejen mempromosikan kesihatan daripada perspektif Islam. Sementara itu, salah seorang mahasiswi dari Kolej Universiti berkenaan mengongsikan dapatan daripada lawatan berkenaan.
kami akan membuat beberapa promosi untuk khususnya untuk warga negara Brunei Darussalam dari segi aspek permakanan, dari segi saintifik dan juga dari segi Islamik lah macam tu. Jadinya kami berharap juga supaya warga negara Brunei Darussalam ini khususnya supaya tahu bukan saja saintifik kebaikan makanan yang diorang ambil, tapi Islamik, dari segi Islamiknya itulah juga diorang akan dapat tahu beberapa pendidikan yang akan kami utarakan nanti arah diorang lah. Universiti Islam Sultan Sharif Ali terus berusaha mengembang luaskan lagi skop hubungan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Laporan mengenainya selepas petikan titah ini. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA petang tadi menandatangani dua memorandum persefahaman MOU iaitu bersama LifeWire Sdn Berhad dan Yasar Advisory Services Brunei Sdn Berhad. Kedua-dua penandatanganan tersebut merupakan satu titik penting yang membuka jalan kepada kedua-dua buah institusi untuk mengembang luaskan lagi skop hubungan kerjasama dua hala di pelbagai bidang, khasnya dalam pertukaran bidang kepakaran, pengalaman dan kemahiran. Majlis penandatanganan tersebut dibuat semasa Bengkel Keusahawanan 2020 yang berlangsung di Auditorium UNISA. Hadir Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, Penolong Rektor Akademik UNISA, Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdurrani, Dekan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FEKLM UNISA, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menekankan bengkel tersebut sangat signifikan dijadikan sebagai aktiviti tahunan fakulti kerana ia merupakan wadah penyampai maklumat penting khasnya kepada pelajar tahun 3 FEKLM untuk mendapatkan pendedahan dan membuat persediaan awal bagi menjalani kursus wajib fakulti iaitu projek keusahawanan yang akan dijalankan oleh pelajar berkenaan dalam tempoh 20 minggu. Mewakili FEKIM UNISA bagi majlis penandatanganan MOU bersama LifeWire Sdn Berhad ialah Dekan Fakulti berkenaan, manakala bagi pihak LifeWire Sdn Berhad diwakili oleh Dayang Haja Rosita binti Haji Hassan, pengerusi LifeWire dan pengurus in-country FAF Value Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Berhad. Ini diikuti dengan penandatanganan UNISA dengan Yasar Advisory Services Brunei Sdn Berhad. Mewakili Yasar Advisory Services Brunei Sdn Berhad, Awang Haji Aidil Bahrain bin Datu Sri Laila Jasa Haji Muhammad Saleh, Pengarah Eksekutif Yasar Advisory Services Brunei Sdn Berhad. Seramai 58 orang peserta yang terdiri daripada pelajar FEKIM UNISA menyertai bengkel selama 2 hari tersebut. Bengkel antara lain bertujuan untuk membuka minda para peserta menjana pendapatan di samping menanamkan sikap, komitmen dan disiplin yang tinggi agar mereka bersedia untuk menjeburkan diri dalam bidang keusahawanan menerusi peluang yang sedia ada. Alhamdulillah kami ada belajar cara-cara costing, macam mana akan manage kami punya fund, macam mana akan manage kami punya financial strategy dan macam mana akan kami compute semua kos itu supaya kami dapat profit lah basically. Dan Alhamdulillah juga kami dapat jauh fundamental dari segi macam mana akan manage tim kami sendiri. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan selain daripada bidang keusahawanan yang amat penting lebih-lebih lagi ketika situasi pandemik COVID-19 ini sangatlah mencabar. Jadinya kami perlu melihat daripada berbagai sudut macam mana nak bertahan dalam bidang keusahawanan ini. Jadinya peluang itu amat-amat benar-benar ditekankanlah supaya kita dapat terus maju ke hadapan. Apa yang diharapkan in the future to ikut lagi benda-benda macam mana ini supaya kami boleh mengasah lagi bakat-bakat kami dan apa yang kami pelajarilah dalam union ni.
Kejayaan Wawasan Negara 2035 memerlukan sumbangan proaktif golongan belia yang seharusnya menjadi penggerak yang memacu negara ke tahap yang diimpikan. Ini termasuklah peranan dan tanggungjawab belia di peringkat kepimpinan akar umbi iaitu melalui Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, pemangku Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah Kementerian Hal Dalam Negeri menggariskan perkara itu semasa perasmian program kebeliaan 3K Kepimpinan, Kemasyarakatan dan Keusahawanan Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong petang tadi. Menurut Awang Abdul Walid, pelibatan belia dalam aktiviti-aktiviti dan projek-projek yang diungkayahkan di peringkat mukim dan kampung diharap akan dapat memberi kesan positif ke arah meningkatkan bukan sahaja taraf ekonomi masyarakat mukim dan kampung, akan tetapi juga mewujudkan nilai sosial masyarakat. Melalui pengisian dan aktiviti yang bakal dilaksanakan di dalam program ini nanti akan dapat membimbing belia-belia untuk lebih memahami fungsi dan peranan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Perambah saya juga difahamkan bahawa para belia akan didedahkan kepada penggunaan kaedah dan teknik-teknik tertentu yang mana bukan saja menekankan refleksi pribadi, pertumbuhan dan strategi baru untuk melaksanakan kerja ataupun projek, tetapi juga merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu para belia sendiri memperbaiki sikap, meningkatkan kemahiran dan kebolehan yang diperlukan di mana dalam digunakan untuk menerujui kepimpinan di peringkat Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. 6 buah kumpulan terdiri daripada 22 orang belia dan belia wanis Majlis Perundingan Kampung MPK Daerah Tutong menyertai program yang dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung daerah berkenaan. Program selama 4 bulan ini dihasrat dapat membantu meningkatkan kapasiti diri para belia melalui hands-on aktiviti yang lebih mencabar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong selaku pengerusi bersama program. Bagi maklumat lanjut, layari laman sesawang www.tutong.gov.bn atau tutong.klik atau melalui media sosial Instagram Jabatan Daerah Tutong. Negara pada masa ini masih dalam monsun barat daya hingga penghujung bulan ini. Monsun barat daya memang dikaitkan dengan musim sistem siklon di kawasan barat atau barat laut, Lautan Pasifik dan di kawasan Laut Cina Selatan. Dayang Rokiah binti Haji Angas, pemangku pengarah kaji cuaca, menjelaskan sistem siklon yang terbentuk sama ada di kawasan barat atau barat laut, Lautan Pasifik atau kawasan Laut Cina Selatan boleh mempengaruhi keadaan cuaca di negara ini. Bagaimanapun, ia tergantung kepada jarak, lokasi dan pergerakan sistem sama ada ianya menghampiri atau menjauhi negara. Menurut Dayang Rokiah binti Haji Angas, pada sebelah pagi tadi, taufan Haishen berlaku di kawasan barat Lautan Pasifik 3,000 km dari negara Brunei Darussalam dan diramalkan bergerak ke arah barat laut menjauhi negara. Data-data cuaca terkini menunjukkan keadaan cuaca yang akan datang dalam beberapa hari akan datang ini is dipengaruhi oleh ulakan angin tempatan ya. Jadinya yang kita ni panggil sebagai land and sea breeze. Ada pembentukan hujan di kawasan pesisiran pantai di sekitar tengah hari, ada kejadian hujan berpetir di kawasan pedalaman, dan pada waktu malam hujan berpetir ini yang daripada kawasan pedalaman ini bergerak menuju ke kawasan pesisiran dan kawasan laut lah. Kadang-kadang ianya sampainya kita ni sampai subuh pagi. And also ada juga indikasi menunjukkan pada hujung minggu ini aktiviti turunan hujan ini meningkat sedikit lah dan juga berangin.
Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Semasa hujan lebat ini juga dinasihatkan kepada para pemandu di jalan raya supaya berhati-hati disebabkan jalan raya yang licin, dan para pemandu untuk mematuhi had kelajuan yang dipaparkan di jalan-jalan raya. Ramalan keadaan ombak di perairan negara Brunei Darussalam untuk tempoh beberapa hari akan datang diramalkan sedikit pulangnya di bawah 1 meter. Tapi agaknya kalau ada kejadian hujan ribut berpetir atau hujan yang berangin, mungkin ketinggian ombak itu meningkat selalunya boleh mencapai ke bergelora 2 ke 3 meter. Jadinya dinasihatkanlah kepada para pelaut sentiasa untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca di negara kita ni, dan juga boleh menghubungi pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca untuk mendapatkan maklumat cuaca dan keadaan laut terkini sebelum bis kita turun ke laut. Jadinya seperti biasanya kami Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan sentiasa memantau keadaan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD merupakan institusi kewangan Islam terbesar di negara ini. Bank tersebut telah dinamakan sebagai Bank of the Year oleh Frost & Sullivan, iaitu sebuah syarikat rakan kongsi pertumbuhan yang memiliki pengalaman selama 50 tahun dalam memajukan strategi pertumbuhan bagi perniagaan dan pertumbuhan sektor awam yang kian bertambah. Penerima anugerah seumpamanya dikenal pasti berdasarkan temu bual, analisis dan penyelidikan meluas oleh pihak Frost & Sullivan. Ini termasuk hasil pendapatan, pasaran saham, keupayaan dan sumbangan menyeluruh dalam industri kewangan. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD, Mubashar Khokar, penganugerahan tersebut merupakan bukti sokongan kuat pihak kerajaan serta dedikasi pihak berkepentingan dan pengawal atur yang berterusan serta kepercayaan para pelanggan BIBD.